السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Berbagi ini kita menyambung lagi dalam kuliah Riyadhus Shalihin pada muka surat 22 ya? 22 kan? Ya, 22. Tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Ya? Tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah aku. Nescaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha merahmati. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala, Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, sesiapa yang musuhi waliku, maka aku mengisytiharkan perang padanya. Tiada seorang pun hamba-Ku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa ibadah yang telah kufardukan ke atasnya. Hamba-Ku yang sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunat, maka aku akan mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, kakinya, tangannya yang dengannya dia memegang sesuatu, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Jika dia minta satu permohonan kepadaku, nescaya aku pasti berikan padanya. Dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, nescaya pasti aku melindunginya. Baik. Ayat ini menerangkan kepada kita tentang golongan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama semuanya menjelaskan dalam kitab tafsir masing-masing bahawa ayat ini diturunkan salah satu sebabnya kerana golongan Yahud dan juga golongan Nasara yang ada pada zaman Nabi SAW. Mereka ni berkata kepada Nabi SAW, Wahai Muhammad, kami cinta pada Allah tapi tidak kepada kamu. Kerana dendam dan dengki yang ada dalam hati golongan Ahlul Kitab menyebabkan mereka berkata, kami ikut Allah tapi tak mau ikut kamu. Kami memadai mengikut apa yang pernah diturunkan kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Kami tidak akan beriman denganmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka golongan Ahlul Kitab ini dengan angkuhnya berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya kami ikut Allah, tak perlu ikut kamu. Lalu Allah turunkan ayat ini. Ini namanya sabab nuzul, kenapa ayat ini turunkan. Ya, Al-Quran yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah
telah lengkap sempurna daripada awal sampai ke akhir. Lalu Allah turunkan Quran dari dipanggil Baitul Izzah di sisinya, turun ke langit yang paling hampir dengan kita, namanya Sama'ud Dunia. Turun sekaligus pada malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Ini yang Allah gambarkan dalam beberapa ayat daripada Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Quran. Turun macam mana? Turun dari sisi Allah, di Lauh Mahfuz, turun ke langit dunia. Satu jumlatan wahidah. Tapi kemudian diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW mengambil masa 23 tahun, mengikut persoalan yang ditimbulkan yang Allah telah mengetahui daripada awal. Itu orang akan tanya. Umpamanya arak, 3 kali turun ayat barulah diharamkan selepas itu. Jadi mengikut kepada psikologi manusia, itu namanya sebagai hikmah dalam dakwah. Turun satu, turun kedua, turun ketiga, barulah jelas hukum yang terakhir sekali. Jadi begitu juga dengan konteks ini. Orang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kami ikut Tuhan, kami tak ikut kamu. Allah dah tahu lama dah soalan ni, tapi diturunkan bila masanya tiba. Kemudian dah terkumpul 6,236 ayat itu. Maka datanglah Jibril pada hari-hari penghabisan hidup Nabi SAW untuk memberitahu kepada Nabi, ini letak kat sini, ini letak kat sini, ini letak kat sini, ini susunannya begini, ini nombor berapa, ini nombor apa, ini surah keberapa. Jadi sekarang disusun seperti yang ada di sisi Allah SWT balik semula. Faham? Kerana ada orang yang bertanya, kenapa pula ayat Quran ni susunannya tak mengikut turun? Turunnya satu perkara, tapi sebenarnya ia telah lengkap di sisi Allah, tapi diturunkan mengikut prosesnya. Kemudian disusun seperti asal balik semula. Baik. Jadi golongan ahlul kitab, mereka ni berkata kepada Nabi SAW seperti tadi. Lalu Allah turunkan ini, kalau kamu cintakan Allah, itu dusta. Kamu mesti ikut Nabi ini, kerana dialah yang membawa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuatu itu kepada seseorang yang dipilih olehnya, dan tidak siapa yang boleh mempertikaikan. Ya, tidak siapa yang boleh mempertikaikan dengan hikmah yang ada dan ilmu Allah yang meluasi segala-galanya. Jadi ayat ini memberikan jaminan kepada orang yang nak dicintai oleh Allah, mestilah dia ikut Nabi SAW. Kerana dia tidak akan kenal Allah melainkan menerusi Nabi SAW. Dia takkan tahu cara kehidupan yang Allah kehendaki melainkan dia lihat Nabi SAW punya praktis dalam hidup. Lengkap sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam, dan sebagai manusia juga. Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam sakit. Tahu kan, nanti kita jumpa hadis bercerita tentang Nabi sakit sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang mengatakan Nabi tidak sakit, itu tidak benar. Nabi kita sakit sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya melihat Aisyah radhiyallahu anha pening kepala, Nabi pun bersabda, aku pun pening juga. Ya, kerana ini adalah sifat manusiawi yang Allah tidak buang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat juga Nabi menangani isu besar, contohnya isteri baginda difitnah, pun ada juga, bagi menunjukkan kepada kita bahawa fitnah ni tak pernah berakhir. Dan fitnah yang paling zalim sekali berkaitan dengan orang perempuan. Satu hal, orang perempuan itu sendiri merupakan objek yang menarik bagi orang lelaki, tapi dalam satu hal yang lain, orang perempuan juga menyebabkan orang lelaki itu diheret sama. Ya, itulah peristiwa tuduhan yang dikenakan kepada isteri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi Nabi lengkap, perfect, complete, sebagai satu sampling hidup yang Allah redha. Maka tidak wajarlah kita nak mengambil selain daripada itu. Kalau kita ambil untuk melihat dalam konteks leadership hari ini, baca orang-orang kafir, cara pengurusan kehidupan mereka, kepimpinan mereka, itu tak ada masalah. Itu memang Allah suruh.
Kerana Nabi SAW pun menyuruh ambil daripada orang lain. Al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Nabi SAW sebagai contohnya mendengar pandangan sahabat ketika berlaku perang Badar. Sahabat-sahabat semua dah keluar dari Madinah menuju ke Badar, jaraknya hampir 200 km. Sampai kat situ Nabi pun kata kita duduk kat sini. Tiba-tiba Ibn Munzir berkata kepada Nabi SAW, wahai Nabi, adakah ini tempat yang Allah tetapkan di mana kita tak boleh nak bergerak seinci ke depan, seinci ke belakang pun tak boleh, kerana ia ketetapan wahyu? Am huwa al-harbu wal makidah, ataupun ia hanya strategi perangan, wahai Nabi? Nabi jawab, tak, ini bukan ketetapan Allah, ini aku punya pandangan. Lantas Ibn Munzir berkata, wahai Nabi, tak kena tempat ni. Aku dulu terlibat dengan peperangan sebelum Islam. Kita mesti rebut ke depan, sikit lagi ada air. Kalau kita dapat berkawal, berkepung kat kawasan air, peperangan berlaku, tentera haus boleh minum air. Tapi kalau mereka yang duduk kat situ nanti naas kita, wahai Nabi. Nabi dengar pandangan itu, betul pandangan kau, mari kita gerak ke depan sikit lagi. Lalu mereka pun berkumpul di kawasan yang ada oasis, wadi Badar namanya. Lalu tentera musuh pun berperang, mereka tak bertahan lama kerana panas, air habis, maka mereka kalah. Antara sebab ni tunjukkan kepada kita bahawa kita boleh ambil daripada orang bukan Islam dalam bab yang kita tidak tahu. Ya, kepimpinan satu daripadanya, pengurusan manusia satu daripadanya, melengkapkan apa yang ada dalam Islam, namanya dalam bab hikmah. Tapi dalam bab beragama mesti ikut Nabi SAW. Tengok Nabi ada berjoget tak? Menari tak? Contoh kan? Ya, ada benda yang jauh sangat daripada madarul Islam, jauh sangat daripada daerah Islam benarkan, itu pelik lah. Ya, tuan-tuan, contohnya mereka di Syria. Syria bumi yang sangat diberkati oleh Allah SWT Rasulnya. Dipanggil Syam, bumi Syam. Orang kat Syam, kami belajar kat Syam, Jordan, Syria. Lepas subuh hari Jumaat, orang ramai pergi sembahyang subuh. Dia macam sembahyang subuh tu macam sembahyang Jumaat. Kerana ada hadis sahih dalam Bukhari yang mengatakan kelebihan sembahyang subuh hari Jumaat di masjid. Dan Sahih Bukhari ada. Ni puak-puak ni kita tak baiklah bersangka pada dia. Mungkin dia bekerja, dia tak sempat. Mereka orang Arab cuti Jumaat, maka Jumaat penuh sesak masjid. Lepas sembahyang subuh mereka berzikir masing-masing sendiri 20 minit. Lepas tu ada kuliah, ya, lepas tu ada tazkirah oleh para ulama mengajar mereka Sahih Bukhari dan sebagainya. Itu tidak ada dalam hadis, tapi asasnya ada. Faham tak? Asasnya ada. Kerana Nabi suruh sembahyang subuh berjemaah, Nabi suruh berzikir, betul. Nabi suruh baca Quran, Nabi suruh dengar kuliah. Antara amal salih yang paling besar mendengar ilmu disampaikan, ada asasnya. Tapi benda yang tidak ada asas, itu yang kita tolak. Ya. Jadi tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, ini maksud hadis, ini maksud ayat. Cinta kepada Allah mesti ikut Nabi, landasannya mesti jelas. Ya. Baik. Hadis yang kita telah bacakan tadi menunjukkan bahawa Allah ni memiliki wali. Wali ni datang dari perkataan wali ataupun wala yali, yang merujuk kepada maksud maksudnya kekasih, ataupun yang disayangi, ataupun yang disenangi. Kalau disebut walin, itu merujuk kepada pemimpin pula. Macam wali nikah, itu waw alif, lain tau, bahasa Arabnya lain. Wali dengan walin lain. Tengok ejaan ni, saya tulis ke depan ni. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab kalau disebut walin. Sebenarnya ada ya kat ujung, tapi kerana tidak ada alif lam di depan, maka dibuangnya ya. Sebenarnya wali, ini wali ni, wali nikah yang atas ni.
Wali nikah, ada alif kat situ. Tapi kalau wali yang bawah ni, faham? Dia punya jamak dia beza. Jamaknya adalah pluralnya. Ni jadi wali yang atas tu dia punya jamak ulatun. Tapi kalau yang bawah ni wali, jamaknya aulia. Dua benda yang berbeza, tapi mempunyai kesamaan dari sudut root dia. Ni bahasa Arab kalau tuan-tuan belajar Baik, ulatun yang atas maknanya pemimpin. Pemimpin, gubernur ke, khalifah ke, ahli politik ke, dipanggil ula. Tapi kalau wali ataupun aulia, dia merujuk kepada satu makna yang merujuk kepada yang dikasihi, yang disayangi. Itu sebab wali Allah dipanggil waliullah. Ni yang bawah ni wali. Jadi jamaknya aulia Allah, wali Allah. Jadi ayat ini, hadis yang kedua yang kita sedang bacakan ni merujuk kepada yang bawah tu. Beza kan tuan-tuan Dari sudut bahasa Arab dia beza. Jadi wali Allah yang maksudkan di sini adalah siapa yang memusuhi para waliku, maka aku mengisytiharkan perang kepadanya. Jadi menunjukkan kepada kita, kata para ulama yang mensyarahkan hadis, contohnya dalam Dalilul Falihin, bahawa Allah ni mempunyai kekasih-kekasihnya. Kekasih-kekasihnya. Bagaimana tahu orang ni kekasih Allah atau tidak? Kita kadang-kadang tak tahu, tuan-tuan. Kita tak tahu orang ni kekasih Allah, kerana berapa ramai orang yang kita lihat pakaiannya macam pakaian ulama, macam pakaian para wali, tapi sikapnya amat jauh sekali daripada pakaian yang dipakainya. Sementara itu kita melihat orang yang, ni orang lelaki lah maksud saya, tuan-tuan yang silap faham. Kalau orang ni kita tengok pakaiannya biasa, tapi sifatnya Masya Allah sangat baik, sangat tawadhu, sangat rendah diri, sangat cinta kepada kebaikan, walaupun pakaiannya tidaklah berserban, tidak berjubah. Maka janganlah kita diberangkapkan oleh zahir yang kita nampak. Ada seorang namanya Badi'un Zaman Sa'id Nursi. Tahu tak Badi'un Zaman Sa'id Nursi? Beliau baru meninggal dunia 1960 yang lalu, 1960-an. Beliau ni seorang mujaddid, seorang reformis Islam yang terkemuka di Turki pada zaman kejatuhan kerajaan Islam Osmaniyah Turkiya. Dia keturunan Rasulullah SAW, itu satu kelebihan. Dia seorang yang sangat hebat cetusan-cetusan ideanya. Dia mengarang buku yang bertajuk Rasailun Nur. Hari ini Turki bangkit semula, dan gagasan yang ditimbulkan antara lain mengambil modul daripada Badi'un Zaman Sa'id Nursi. Kalau orang belajar kat Turki, mereka sangat bangga dengan Sa'id Badi'un Zaman Sa'id An-Nursi. Orang membaca buku-buku Turki, mereka akan lihat nama An-Nursi. Beliau bukan seorang ulama Turki saja, ulama Islam yang terkemuka. Beliau ni diceritakan hidupnya oleh Syekh Zahid Al-Kautsari, seorang ahli hadis yang hebat dari Syria, dari Turki. Dia kata Sa'id An-Nursi ni, dia asalnya hidupnya, ayah bapanya mati, ibunya besarkan dia. Dia keluarga yang mulia, Al-Bait Ashraf Said Sharifah. Dia pergi ke sekolah, pelajarannya biasa saja. Tiba-tiba satu hari datanglah orang miskin, pengemis ke sekolah tersebut minta bantuan. Pakaiannya kotor, rambutnya kotor. Semua anak yang ada di sekolah tu tak mempedulikannya. Tiba-tiba bila dia pergi pada Nursi ni, budak kecil ni, usia baru 7-8 tahun, budak kecil ni ajak orang pengemis ni makan dengannya. Bekal yang mak bawakan daripada rumah tu, miskin, tak beli bekal dekat sekolah, bawa daripada rumah. Duduk, sila makan dengan orang pengemis ni tadi. Makan. Kemudian orang tu pergi. Lepas daripada itu, peristiwa itu,
Tiba-tiba An-Nursi bertukar menjadi budak yang paling pintar dalam kelasnya. Jadi orang paling bijak dalam kelasnya, ingatannya jadi kuat, daya hafazannya sangat hebat, dan dia jadi pelajar paling cemerlang di sekolah ni. Ya, lalu gurunya berkata bahawa An-Nursi telah kena badinya seorang wali Allah. Dia kena apa? Keberkatan daripada wali Allah. Maka dengan sebab itu jangan tengok orang pada pakaiannya. Kalau kita mengukur orang pada pakaiannya, rosak dunia. Maksud saya lagi sekali ya, orang lelaki. Jangan orang perempuan, nanti susahlah kita nak sebut lebih. Baik tuan-tuan ini dimuliakan Allah sekalian. Sama juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, jangan pandang orang itu pada zahirnya, kerana mungkin keadaannya tak menampakkan apa-apa, tapi sebenarnya dia wali Allah yang hebat. Dan jangan pandang satu benda itu, amalan itu pada kecilnya, tetapi dengan melakukannya lah engkau akan masuk syurga. Itu mafhum kata-kata beliau. Ya, sebab seorang tokoh imam dalam Masjid Quba, Syekh Salih Al-Mughamisi bercerita, beliau telah menemui seorang lelaki yang telah melaksanakan haji lebih 30 kali, mungkin 40 kali kan. Dia jumpa di Mesir. Tuan Guru, saya telah pergi menunaikan haji itulah 35-40 kali lebih kurang. Orang pergi umrah banyak kali itu biasa, bila-bila boleh pergi umrah. Tapi nak pergi haji, dia satu kali saja setahun. Rupa-rupanya orang ini, dia pergi haji dari Mesir. Masa tu usianya muda, 30 tahun, 35 tahun. Dia melihat dalam bas yang kecil ni seorang perempuan tua duduk dekat kawasan yang tak selesa dalam bas itu. Mungkin pada rodanya yang bonjol tu. Maka lelaki ini berkata kepada nenek tua ini, nenek pindahlah duduk tempat saya, selesa sikit. Perjalanan ni 24 jam jauh, Mesir, naik feri pula, pergi ke Jeddah lagi dan sebagainya. Makcik duduk, nenek duduk di tempat saya, biasa duduk tempat nenek ni, kesian nenek, sempit, tak selesa. Maka perempuan tua ini berkata kepadanya, moga Allah panggil engkau buat haji tiap tahun sampai engkau mati. Dan kata-kata ini menjadi satu doa padanya. Itu sebab setiap kali sampai musim haji, dia tak pernah miss. Akan ada orang jumpa dengan dia, Fulan, kau pernah pergi haji kan? Tolong pergi haji untuk bapa aku. Fulan, tolong pergi haji untuk mak aku. Fulan, aku bagi kau duit, pergi buat haji, doakan aku kat sana. Jadi begitulah berjalan sepanjang hayatnya, sampai umurnya sekarang sudah 60 tahun lebih. Dia bercerita pada Syekh Salih Al-Mughamisi, tiap-tiap tahun dia pergi haji tanpa gagal. Kesan daripada doa seseorang yang dia tidak kenal. Dia balik cerita kepada hadis ini, Allah pilih orang-orang tertentu yang kita tidak tahu. Dengan sebab itu, baik sangkalah kepada orang Islam yang lain, kerana kita mungkin satu masa memerlukan doa mereka. Kita sangat perlukan doa mereka. Bagaimana nak jadi wali Allah ni soalannya? Ada orang yang dia berusaha ke arah nak jadi wali Allah. Salah namanya. Kalau ibadah sebab nak jadi wali Allah, ini sedang menipu diri sendiri. Wali ni satu makam yang Allah beri. Dan Imam Ghazali berkata, wali ni bukan yang terbang kat langit, terbang atas air, jalan atas air sebagainya. Tapi wali Allah adalah orang yang dapat menjaga dirinya, melakukan perkara yang Allah suruh, wajib, meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah wali Allah yang sebenarnya. Ya, wali Allah siapa dia? Orang yang dapat mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Ini adalah wali Allah. Tak payahlah nak tunggu dapat kelebihan-kelebihan tertentu, kerana ia adalah satu sifat nifaq, hipokrit kalau beramal kerana nak diri diberi anugerah-anugerah yang tertentu. Ya. Dan bagaimana pula nak kenal orang ni wali Allah atau tidak? Wali Allah ni kalau hidup kita sentiasa melakukan perkara-perkara yang datang ke kebaikan kepada Islam, ini orang hidupnya berkat. Ini wali Allah juga. Saya kenal kawan-kawan saya, tuan-tuan, antaranya para ustaz. Ya,
Mereka ni sebagainya mufti, sebagainya ustaz, sebagainya bersyarah universiti. Saya pun tak tahu bila dia berehat. Pagi ni ada kuliah subuh, masuk kuliah duha lagi. Kan tengah hari kan pergi uruskan anak kat sekolah asrama, kan? Petang kan pergi kedui kahwin lagi, ya. Kemudian malam nanti ada kuliah lagi. Besok Ahad pagi-pagi bersubuh, malam ada qiyamul lail, program dengan ya Allah, bila masa dia berehat? Kalaulah kita dapat menjalani kehidupan dalam kebaikan-kebaikan seperti ini, kita mohon pada Allah, itu adalah tanda Allah redha pada kita. Maka kita cubalah isi masa kita dengan betul. Orang yang nak tahu hidupnya berkat atau tidak, pengisian hidupnya sentiasa menjurus kepada kebaikan. Manfaatkan diri dan manfaatkan orang lain. Ya, ini adalah seorang yang Allah beri kepadanya kebaikan. Walaupun berterusan sampai ke akhir. Ya, itu sebab seorang ulama tafsir yang terkemuka namanya Mujahid. Beliau ni mati ketika sedang bersujud waktu malam, bertahajud. Kenapa? Kerana hidupnya sentiasa dijaga supaya pastikan atas landasan yang Allah SWT kehendaki. Maka jagalah diri kita daripada terjebak dalam perkara-perkara yang haram. Dan berkata Samurah bin Jundab, salah seorang Nabi, seorang sahabat Nabi yang terkemuka, beliau berkata, kalau kamu nak tahu kamu ni wali Allah atau tidak, kamu penting atau di sisi Allah atau tidak, kamu lihatlah Allah di sisi kamu penting atau tidak. Kamu nak tahu kamu ni penting atau tidak di sisi Allah, wali dia atau tidak, kamu tengok Allah di sisi kamu penting tak? Allah penting tak dalam hidup kamu? Masing-masing tahulah skala diri sendiri. Berapa banyak baca Quran satu hari, berapa banyak sembahyang sunat satu hari, berapa banyak memenuhi perintah Allah satu hari. Kalau dapat buat ini semua, tanda saudara mempunyai kedudukanlah di sisi Allah. Tapi kalau kita tak dapat buat ini semua, menandakan Allah tak pandang kita penting. Itu sebab rasa berat nak melakukan amal saleh. Susah rasa. Ya, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Ada seorang datang berjumpa pada saya, dia kata, Ustaz, saya nak derhaka tak Ustaz? Kenapa ya? Bapak saya dengan mak saya dah tua masing-masing. Nak pergi ke masjid pun tak daya. Hari Jumaat kalau saya tak pergi ambil, tak sembahyang Jumaat lagi. Tak adalah jauh sangat rumah daripada masjid Ustaz. Dia jelaskan, ayah dengan mak ni Ustaz suruh saya masukkan Astro kat rumah Ustaz. Saya beruang dia, saya cakap agaknya dia tengok Animal Planet tu, National Geographic ke, Scientist ke, tak Ustaz. Dia tengok kilau apa tu, Kilau Mas, Maharaja Lawak. Betul tuan saya rasa sedih saya tengok. Berapa umur ayah? Saya 70 lebih. Mak pun begitu juga, lebih kurang. Ya Allah, kesiannya tuan-tuan. Kalau orang ni mati macam mana lah tuan-tuan. Derhaka tak saya Ustaz? Ni orang ni tanya serius tuan-tuan. Takut kita tuan-tuan ni. Kita pada hari ni nampak dapat orang baik, kita tahu hujung hidup kita macam mana. Ya, saya kata pada dia, abaikanlah permintaan ayah mak, kamu tidak jadi anak derhaka. Kalau itu yang pasti mereka lakukan. Kan Ustaz, kalau ambil Astro ni, package tu memang ada ke apa saya pun tak tahu. Maka dia akan dapat tengok benda tu. Tak payah, kamu mulai yang ini, kamu balik awal, usahalah balik awal, bawa bapak pergi masjid, bawa mak pergi masjid dengan kuliah. Itu yang mampu. Ya, berkorbanlah sikit, mudah-mudahan kamu mampu merancang kematian yang baik untuk mereka. Kerana kita kena usahakan. Kalau dia pergi sana dia tak nak dengar juga, dia pergi kat luar duduk, itu kamu dah tak buat apa-apa lah. Jadi tuan-tuan dan dimuliakan Allah sekalian, balik pada cerita ni tadi, ini adalah orang yang Allah sayang, orang yang Allah bagi kepadanya kedudukan. Ya, orang yang Allah telah sifatkan kat sini, kata-katanya adalah bimbingan daripada Allah. Penglihatannya adalah penglihatan yang Allah SWT kawal, tidak melihat benda yang haram. Dan pendengarannya juga pendengaran daripada benda yang haram.
Alangkah indahnya hidup Nabi SAW. Nabi kita walaupun belum dilantik menjadi utusan Allah, tapi Allah hindarkan baginda dari terlibat dengan benda-benda yang maksiat, walaupun masa tu belum ada dosa pahala, kerana belum ada lagi wahyu. Tahu kan Nabi kita kan SAW dalam Sirat Ibn Hisham mengatakan, Nabi bila nak join orang muda pergi berhibur waktu malam, Allah tidurkan Nabi sampai besok pagi, kan, sebelum daripada Islam. Maka kalau kita pun mendapat penjagaan Allah yang seperti ini, kita kena banyak bersyukur kepada Allah. Kalau kita dapat perlindungan daripada Allah macam ni, kita rasa syukur kepada Allah. Ya Allah, tak tahulah iman ni sampai bila, tapi aku punya isteri yang salihah yang mengingatkan aku, dan aku punya suami yang salih yang dapat mengingatkan aku punya mak mentua yang punya baiknya orang, aku punya pak mentua yang sangat saleh, aku punya anak-anak yang ingatkan aku waktu aku lupa. Maka tandanya kita ini mendapat penjagaan daripada Allah SWT. Ya, kita kena banyak bersyukur kepada Allah SWT. Kalau kita dapat orang-orang keliling kita yang mengingatkan kita seperti itu, tuan-tuan. Ada orang kadang-kadang dia tak berapa lurus dalam hidupnya, tiba-tiba dia minta kerja, dapat kerja kat institusi Islam. Betul tak? Betapa punya sayang Allah kepada dia. Dia hidupnya bengkang-bengkok, tiba-tiba dapat kerja dalam satu institusi Islam, dan semua orang kat situ baik. Adakah itu kebetulan, tuan-tuan? Tidak. Itu tanda Allah sayang dia, Allah nak bimbing dia. Betul tak, tuan-tuan? Seorang perempuan mengadu pada seorang ulama dalam fatwa, berkata bahawa saya seorang perempuan yang lalai, banyak buat maksiat. Kita maksiat dalam hidup ni yang cerita orang, tuan-tuan. Mengadu pada Allah, minta keampunan pada dia. Lalu saya dipinang oleh seorang lelaki yang soleh. Apakah wajar bagi saya untuk ceritakan kepadanya latar belakang hidup yang penuh dengan bergelumang dengan maksiat dulu? Jawapan para ulama Islam dalam perkara seperti ini, haram bagimu mendedahkan aib dirimu yang dulu. Sekarang Allah nak bimbing kamu, Allah utus kamu seorang lelaki yang penting, yang akan jadi suami kamu, ketua kamu, orang baik. Maka jangan cerita segala benda yang pernah berlaku di hidup kamu. Jangan cerita. Memadailah kamu menerima pinangannya, dan apa-apa dosa kamu bertaubatlah pada Allah SWT. Dan kami pun, para ustaz pun tak mau tahu apa yang kamu lakukan. Ya, begitu. Kadang-kadang Allah SWT punya kasih sayang dalam hidup orang. Kalau kita dapati keliling kita orang yang kuat membantu kita, kita kena banyak bersyukur pada Allah, kerana Allah telah letakkan kita dalam satu suasana yang baik. Lalu Allah SWT nak kita programkan minda kita selalu supaya kita mati dalam keadaan baik. Ya, dan kita pun secara tak langsung kita merupakan salah seorang daripada wali Allah, insya-Allah, tuan-tuan. Ya, jadi disebut di sini orang yang tergolong sebagai wali Allah ni, Allah SWT menjadi cinta kepada dia kerana dia banyak ibadah sunat, bukan ibadah fardu. Ibadah fardu tu semua orang buat, tapi orang ini Allah jadi sayang kepadanya. Nombor satu tadi kerana dia ikut Nabi. Nombor dua dalam hadis ini kerana dia banyak ibadah sunat yang dia buat. Maka kita buatlah satu koreksi diri. Pagi ni, hari ini, apa ibadah sunat aku buat? Yang fardu tu tak ada hal, itu memang dah wajib. Tak ada siapa boleh berbangga dengannya. Pagi tadi saya subuh, apa nak cerita? Ya, macam setengah orang, Allah bagi hidayah, kita tak mau cakap sesiapa pun, tuan-tuan, dengan silap sangka. Ya, maka membuat satu deklarasi, saya sekarang dah pakai tudung. Apa nak dibanggakan? Pakai tudung tu memang dah wajib. Betul tak, tuan-tuan? Ada orang pula bertaubat nak pergi buat satu press conference pula, kami bertaubat sekarang. Apa ni? Taubat ni wajib lah. Daripada benda-benda dosa wajib, tak payah nak beritahu pada orang. Itu memang dah wajib. Yang melebihkan kita di sisi Allah ibadah sunat. Maka tengok semayang, ada semayang fardu, ada semayang sunat. Ya, semayang fardu, semayang sunat.
Zakat itu wajib, sedekah itu sunat. Betul kan? Ada haji wajib, ada haji sunat. Ada umrah wajib, ada umrah sunat. Ya. Jadi ini benda yang kita kena lakukan. Sembahyang sunat, masya-Allah banyaknya sembahyang sunat. Malam ada sembahyang sunat tahajud. Kalau kita ada benda-benda penting dalam hidup nak buat keputusan, sembahyang sunat istikharah, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, ya, sembahyang sunat wudu. Ada banyak sembahyang sunat yang boleh kita lakukan dalam hidup. Ya, buat satu jadual dalam hidup. Benda ni dah buat, ni belum buat, ini bila nak buat. Ya, kemudian zakat. Zakat sudah pun diwajibkan pada harta benda, pada perniagaan dan sebagainya. Sedekah sunat buat tak? Sedekah ni yang menyebabkan kita disayangi oleh Allah SWT. Nak sedekah, sedekah siapa yang paling utama tuan-tuan? Sedekah untuk jalan Allah, itu namanya infak, wakaf dan sebagainya. Ya. Dan selepas itu dahulukanlah adik-beradik. Adik-beradik, kaum kerabat, kaum keluarga juga merupakan tempat yang sangat besar pahalanya di sisi Allah SWT. Kalau kita suami, kita memberi kepada isteri kita, itu pun satu pahala yang sangat besar di sisi Allah SWT. Hanya satu ingatan mesra, abang-abang tuan-tuan dulu kita suruh dia berhenti kerja. Awak berhenti kerja lah, jaga anak-anak. Saya pun dah dapat gaji banyak. Isteri kita pun berhentilah untuk berkorban, jaga anak-anak. Ada bagi duit tak ke isteri? Alhamdulillah bagi angguk tu adalah bagi pada isteri je besar pahala tu. Dalam hadis nyatakan 70 kali besar. Ya, banyaklah bagi pada isteri. Samping infak jalan Allah itu penting, isteri pun kena bagi. Naik kereta nanti si tegur-tegur si bang, 70 bang, 70. Kuis-kuis sikit suami. Ya, Al-Imam As-Sais dalam Ahkamul Quran jelaskan infak manusia jalan Allah fisabilillah, masjid, kuliah agama, anak yatim, mahat tahfiz, menghantar orang belajar luar negara, contohnya kan. Nombor 2 pada isteri. Nombor 3 pada kaum kerabat. Ya, dan memberi pada ayah ibu itu sangat besar pahalanya. Bagi pada ayah ibu, adik-beradik. Adik-beradik ni silaturahim dipanggil, ulul arham. Silaturahim ni adalah orang yang mempunyai kaitan darah dengan kita. Pakcik, makcik, mak saudara, sebelah kita, sebelah isteri kita, adik-beradik, ipaduai. Ini adalah kedudukannya di sudut sedekah sangat besar. Dan dahulu kalau dalam pemberian ini kepada orang yang tidak meminta-minta. Kita sepatutnya kena faham, kerana Allah sebut dalam Quran, yahsabuhul jahilu aghniya aminat ta'affuf simahum fi wujuhim. Bagaimana sebut kan? Allahumma salli ala Muhammad. Yahsabuhul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Ya, bagaimana Allah gambarkan dalam ayat surah Al-Baqarah, orang yang tidak meminta-minta ni tetapi hidupnya sangat memerlukan, maka inilah orang yang patut diberi keutamaan. Umpamanya kan, dia ada anak 10 orang, kerjanya hanyalah sebagai seorang supervisor di sebuah kilang, isterinya tidak bekerja. Bila hari raya kita datang rumahnya pun kita tengok, ya Allah, agaknya rumah ni lah yang patut masuk bersamamu. Dia pun sebut salah nak ajak kita datang ke rumah sebenarnya kan. Ada tak? Ada ramai tuan, adik-beradik kita sendiri. Ya, dia bukan tak nak ajak datang rumah, tapi tak semenggah sangat rumahnya. Kerana anak ramai kat 10 orang, rumahnya, kasutnya, apanya semua. Ya, dan flat negara kita pun bukan macam flat negara Singapura contohnya. Punya letak selesanya, tak kondusifnya. Tuan-tuan ya, dia tahu ada seorang duduk kat masjid, dia jadi, kita amanahkan dia jadi sebagai Bilal. Tapi Bilal ni memang super lah. Dia bersih masjid, dia buka masjid, dia jadi imam. Imam tak datang, dia jadi imam.
Ada orang meninggal, dia pula pergi ambil, pergi uruskan. Ya, allowance dia berapa tuan-tuan? Bilal Masjid tahu apa? Tak tahu Ibu-ibu tak tahu? 400 gaji. Macam mana nak hidup tuan? 400. Tapi orang baik, dia tak minta pun. Kita pun tak tahu macam mana cukup rezekinya atau tidak. Sebab kita ni kalau nampak orang yang macam tu, jangan pandang hina tuan-tuan. Lepas subuh orang semua balik, dia baca Quran. Sebab dia nak tunggu orang semua dia nak tutup lampu kan. Ya, kalau hujan banjir dalam masjid, dia juga bersihkan. Ya, kucing mati dalam tandas, dia juga tanam. Orang macam ni kan. Maka kita jangan berkira-kira dengan orang macam ni tuan-tuan. Jangan berkira-kira lah. Ya, kerana orang ini antara yang kita gambarkan awal tadi, mungkin orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Kerana itu dia boleh diam menghadapi kesusahan-kesusahan hidup. Ya. Jadi ini dalam bab benda sunat yang kita boleh lakukan. Baik tuan ni. Jadi inilah gambaran hadis. Orang itu menjadi dekat dengan Allah SWT. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibba. Dan orang itu boleh menjadi dekat dengan Allah dengan sebab ibadah-ibadah sunat yang dia buat. Nafilah ni datang dari naflun. Naflun maknanya tambahan. Ya, macam Allah sebut dalam surah Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebahagian daripada malam, bangkitlah sebagai ibadah tambahan kepada kamu, yang mana dengannya Allah akan bangkitkan kamu tempat yang mulia. Jadi nawafil maknanya ibadah sunat, macam sembahyang tadi, sedekah tadi, umrah sunat dan sebagainya. Dalam mazhab Syafi'i kita meletakkan ada satu umrah wajib, satu umrah sunat. Begitu juga mazhab Hanbali, kerana Allah Taala katakan dalam Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji, sempurnakanlah umrah kerana Allah. Di situ menunjukkan ada yang wajib, ada yang sunat. Jadi bila Allah SWT mencintai seseorang, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Maksud di sini Allah jaga diri kita daripada mendengar benda sia-sia. Kemudian pandangan yang dengannya dia melihat, maknanya pandangan kita ni dikontrol oleh Allah. Macam tadilah, antaranya kerana keluarga kita baik, pasangan kita baik, anak-anak kita baik-baik belaka, kita nak buat benda tak senonoh malu kan. Itu juga kadang-kadang macam Nabi SAW yang digambarkan tadi, sebelum nubuah pun Allah SWT telah pelihara Nabi kita daripada terlibat benda-benda maksiat. Kita pun mudah-mudahan dalam kategori itu. Ya, tangannya yang dengannya dia memegang, kakinya dengannya dia melangkah. Kalau dia minta, pasti aku akan beri kepadanya. Ya, dan kita telah belajar dalam bab-bab terdahulu, pemberian Allah ni jangan dinafikanlah. Kerana ada benda yang diberi segera, ada benda yang diberi kemudian. Ada benda yang Allah SWT tidak beri kerana ada kepentingan yang tertentu yang kita tidak tahu. Jadi maksud pemberian ini bukanlah semua dalam erti kata yang sebenarnya. Dan para wali Allah pun dia tak minta benda pelik-pelik. Dia tak minta dunia, kan tuan-tuan. Macam seorang ulama besar mazhab Syafi'i, ahli hadis yang hebat, namanya Abdul Wahab Asy'arani. Beliau ni seorang ahli hadis yang hebat dari Mesir. Ya, beliau bila datang raja di Mesir, bertanya kepadanya, Pasha ni nama gelaran raja-raja Mesir dulu. Ya, dia ambil dari Turki. Tanya pada dia, wahai Syekh, saya seorang anak murid Syekh datang dalam majlis ilmu ini. Saya kagum dengan ilmu hadis yang Syekh ada. Saya sebenarnya ahli politik, saya ada kaitan dengan raja. Ada tak apa-apa Syekh nak minta, boleh saya sampaikan kepada raja? Kadang orang-orang yang berkeadaan seperti ini perlu juga diajar dalam suasana-suasana tertentu. Bukan nak aibkan dia, tapi matanya kadang-kadang terlalu dunia. Dia mengukur pada wang, dia mengukur pada kebendaan, kata-katanya pun menghina orang dan sebagainya. Yalah, mungkin dia dalam proses nak baiki diri. Syekh Abdul Wahab Asy'arani berkata kepadanya, saya tak ada nak minta apa-apalah. Saya tak pernah minta dunia ni kepada yang memiliki dunia keseluruhannya, iaitu Allah.
maka saya takkan minta kepada seorang yang memiliki hanya sejuzuk kecil daripada permukaan bumi ini, dunia ini, dimiliki kecil sikit negeri Mesir, apatah lagi saya takkan minta lagi. Tengok kemuliaan seorang ulama. Tapi kalau tuan pergi jumpa dengan presiden, sultan, kabarkan kepadanya kalau dia perlukan apa-apa hajat akhirat, nanti aku beri tolong doa, kan? Faham tak? Kamu nak minta nak beri pertolongan pada saya tak perlukan, terima kasih, saya tak perlu apa. Tapi kalau nak jumpa dengan orang besar tu, cakap dengan dia, kalau ada apa-apa hajat akhirat, saya boleh tolong doa. Malu tak tuan-tuan orang ni? Oh, terkejut dia, subhanallah, tuan guru, saya minta maaf lah, memanglah kebendaan mata saya ni. Ingat orang alim ni nak projek apa ke? Tuan-tuan ya, kan? Ingat orang alim ni nakkan projek apa-apa kan? Susah tuan-tuan, sangat susah terlibat dengan politik ini sebenarnya, kan? Dia tak nak ulas panjang-panjang lah, sebab saya pun bukan ahli politik. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dalam konteks hadis ini, Allah punya kasih dan sayang kepada seseorang menyebabkan hidupnya mendapat bimbingan, petunjuk, terarah dengan cara yang betul. Maka kita nak jadi golongan ni, mana terbuka pintu. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat yang menceritakan tentang sayangnya Allah, dekatnya Allah, dan ayat ni saya mengesyorkan di banyak tempat supaya kita letak dekat masjid. Jangan letak lagi ayat sembayanglah kamu, sebelum kamu disembayangkan. Ini masa dah berlalu lah tuan-tuan. Ada satu masjid dia letak nama keranda pula depan tu. Inilah kenderaan yang akan naik. Saya rasa tak betul lah tuan-tuan. Tak mesra orang lah tuan-tuan. Cuba tanya pada anak-anak muda, dia suka tak tengok benda? Itu tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis pun. Kenapa kita tak letak ayat contohnya, mintalah kepadaku, aku akan berikan. Orang datang apa tahu? Datang harapan dalam hidup tau. Ya, dengan orang yang kematian suami, dengan anak-anak yang tak ada ayah ibu. Dia nampak kat situ, Masya Allah, ada kat sini tempat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tukarlah tuan-tuan. Kalau kita ni terlibat kat AJK masjid mana ke, Teluk Gadong ke mana, Teluk Paling Garang ke, ya, Banting ke mana ke, tak, saya tak masukkan mana, teringat dalam fikiran Sungai Pencala tu. Tukarlah tuan-tuan. Tak cantik tuan-tuan, tak cantik, tak mesra orang langsung. Kenapa kat gereja tuan-tuan pergi, kalau pergi ke Sabah Sarawak, tuan-tuan tengok tau ayat-ayat dia, datanglah kepadaku, aku menunggumu. Jesus loves you. Kasih sayang dia mainkan. Cuma kita tengok dalam Quran ada berapa ayat kasih sayang? Ada 80% tau. Cuma 20% je ayat amaran. Dia panggil targhib dengan tarhib. Tengok dalam bab tadabbur. Ayat menceritakan rahmat, menceritakan kebaikan Allah, syurga. Terlalu banyak tuan-tuan. Ya, yang mana kita kena tarik ke arah itu. Ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, yang kita nak terangkan kat sini, ya, bahawa pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam setengah-setengah keadaan, dan kadang-kadang tidak semua yang diberikan kerana pengetahuan Allah yang meliputi segala-galanya, yang kita pun tidak tahu. Jadi berbaik sangkalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah dia golongan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berpeluang untuk menjadi sebahagian daripada mereka. Bukan dengan sebab ilmunya yang tinggi, itu satu kelebihan lah, tapi kerana konsistensi dia, istiqamah dia, buat ibadah-ibadah sunnah tanpa leka, memperbanyakkannya, saban waktu, tidak berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Baik. Hadis yang berikutnya pada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin fa kana yaqra'u li ashabihi bi salatihim fa yakhtimu bi qul huwallahu ahad.
Falamma raja'u dzakaru lidzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala salu li ayyi shay'in yasna'u dhalik, fasalu. Faqala li annaha sifatu rahman fa ana uhibbu an aqra biha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW telah melantik seorang lelaki menjadi ketua dalam satu rombongan peperangan, sepasukan tentera. Bila dia jadi ketua, secara automatik dia jadi ketua dalam salat juga, imam. Dan tiap-tiap kali dia menjadi imam dalam salat yang jahar, maka dia akan mengakhiri bacaannya dengan surah Al-Ikhlas. Faham ya? Dia baca Al-Fatihah, baca satu surah, baca surah Al-Ikhlas. Rakaat kedua baca Al-Fatihah, baca satu surah, tambah lagi di hujung Al-Ikhlas. Faham ya? Lalu tentera yang ada masa hairan, apa ni asyik tambah Al-Ikhlas saja setiap rakaatnya. Mereka nak bantah, ini adalah pemimpin Rasulullah nanti. Mereka bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW telah pun bersabda, tanya sendiri kepadanya, kenapa dia buat begitu? Mereka bertanya kepadanya. Dia menjawab, saya sangat cinta pada Allah, dan dalam surah Al-Ikhlas ini menceritakan sifat Allah. Maka dengan sebab itulah saya cuba untuk mengingatinya selalu. Tanda cinta saya itu saya baca selalu supaya tambah ingat pada Allah. Lalu Nabi telah pun memberitahu kepada mereka semuanya Allah cinta kepadanya. Hadis ini digunakan oleh para ulama usul dalam bincangan mereka. Bahawasanya kadang-kadang dalam Islam ni ada basis saja, ada dia punya asas saja, satu benda itu berlaku. Terus sebab tak semua benda yang Nabi tak buat, kita buat bid'ah. Saya pernah jelas benda ni kan. Faham baik tak semua benda yang Nabi tak buat, tak boleh buat. Dia mesti ada asasnya. Kenapa asasnya? Jadi asasnya dikaji oleh para ulama. Ya, maka timbullah macam saya gambarkan dulu contohnya, Abdullah bin Umar menyuruh walaupun Nabi tak buat, supaya anaknya membacakan Quran dan mengkhatamkannya di kubur beliau, walaupun Nabi tak pernah buat. Faham tuan? Jadi tak semua benda yang Nabi tak buat itu dilarang untuk buat. Ini asas usul dibincangkan. Kalau saya cerita lebih jelas nanti tuan-tuan akan lebih pening. Maksudnya saya cakap setakat ini. Ya, ada orang kadang tanya, kenapa Ustaz tak buat, Nabi tak buat, kenapa kita buat? Asasnya dalam usul fiqh dibincangkan, tak semua benda yang Nabi tak buat itu tak boleh buat. Tapi kalau benda tu memang Nabi tak pernah buat langsung, itu tak boleh buat. Berjoget yang saya sebut tadi, Nabi tak pernah beri wahyu berjoget, tak ada. Itu tak ada asasnya langsung. Dan bila dikaitkan dengan ayat Quran pun, ayat itu bukan maksud berjoget. Allah Ta'ala gambarkan surah Ali Imran, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Ayat itu bukan cerita tentang belengah lenggo, bukan. Jangan menceritakan cerita dusta bahawa ada sahabat Nabi yang berjoget bila dipuji oleh Rasulullah SAW. Ini cerita-cerita pelik lah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi faham baik Macam juga Abdullah bin Umar, satu hari Nabi SAW telah pun bersabda, ini kubur, nampak kubur? Kubur ni, kalaulah orang ni tahu kelebihan salat 2 rakaat, saya tidak akan meninggalkannya. Nabi suruh begitu. Orang ini masuk kubur, dia sedang diseksa. Kalau dia tahu keutamaan sembahyang sunat 2 rakaat, dia takkan tinggalkan 2 rakaat sunat. Bila lepas zuhur, sebelum subuh, inilah dia waktu dia lah, duha dan sebagainya. Kalau dia tahu kelebihan sembahyang sunat, dia takkan tinggal. Walaupun 2 rakaat, dia takkan tinggalkan. Maknanya dia sentiasa buatlah. Abdullah bin Umar faham hadis ini nak kata-kata Nabi lain dalam bentuk yang lain. Apa lainnya? Tiap-tiap kali dia nampak kubur, dia sembahyang sunat 2 rakaat. Faham tak tuan-tuan? Ini kefahaman dan salafus salih. Orang tanya apa pula kaitannya kau tengok kubur kau sembahyang? Cari arah kiblat sembahyang. Sembahyang sunat bukan susah tuan-tuan.
Dalam kereta boleh sembahyang sunat kan? Kat traffic light boleh sembahyang sunat. Dalam kereta, kat steering kita tu jadi dia punya tempat sujud, boleh sembahyang sunat. Semua ulama kata begitu, boleh. Nabi sembahyang atas unta. Fa iza arada al-fariḍah nazala min naqatihi, contohnya. Bila Nabi nak sembahyang fardu, baru Nabi turun cari arah kiblat. Sembahyang sunat atas unta pun Nabi buat. Tak ada siapa pun para ulama menafikannya. Maka Abdullah bin Umar setiap kali nampak kubur dia sembahyang sunat. Orang bertanya kepadanya, kenapa kau sembahyang sunat? Dia kata Nabi bersabda, ketika lalu kat kubur, orang ini kalau dia tahu kelebihan sembahyang sunat, dia tak akan tinggalkan. Maka aku nampak kubur, aku tengok Nabi, aku sembahyang sunat. Bid'ah ke tu? Jadi kita kena faham konteksnya besar. Usul fiqh namanya, bincang asas hukum, kenapa dia keluar. Ya, dan semua dalam hadis yang ada. Bukan begitu amalannya. Sebagai contoh dia tuan. Oh, ni arahan Nabi ni. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku menghafal daripada Nabi, hafiztu min Rasulillah wi'aini. Aku menghafal daripada Nabi 2 beg besar, 2 kantong, 2 guni besar. Kantong yang pertama aku cerita pada manusia, kantong yang kedua aku simpan. Kerana kalau aku cerita yang kedua ni, aku kena semeli ni. Kerana tak semua benda boleh cerita pada orang. Saya pernah bincang hadis ni, tuan-tuan kan. Tak semua benda boleh bincang. Ada orang jahil, dia tak tahu. Dia tak tahu hujung pangkal. Dalam hadis contohnya Nabi bersabda, kumpulkan kayu api, pergi bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang kat masjid. Ada tak Nabi buat benda ni, tuan-tuan? Ini adalah hadis tau. Kenapa tak amalkan? Kenapa tak amalkan? Bukan begitu kita baca hadis terus nak amalkan. Dia ada dia punya syarahan dia, penjelasan dia. Itu perlunya letaknya orang yang ada ilmu. Bukan senang baca buku, saya boleh jadi macam Imam Bukhari yang saya dah hafaz semua. Bukan macam tu tau. Dia ada banyak benda yang menyusun untuk kita faham. Contoh hadis yang lain, Nabi SAW sabda, hadis ini sahih, siapa yang minum arak sebab ada 40 kali. Dia minum arak sebab 80 kali. Dia minum arak lagi, bunuhlah dia. Boleh tak tuan-tuan amalkan pada ini? Bukan tuan-tuan je tak amalkan hadis ini. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum warḍahum ajma'in pun tak mengamalkannya. Kenapa? Hadisnya sahih tau. Kenapa? Dalam usul fiqh mengatakan hadis ini bukan hadis perintah, tapi dia amaran. Macam kita marah ke anak kita lah, panjat lagi, panjat lagi, panjat. Jatuh ke mau padan muka kan? Betul tak? Itu ada, itu psikologi namanya. Maka Nabi menyuruh bakar rumah orang, tapi Nabi tak pernah buat. Nabi menyuruh supaya sebat 40, 80 dan bunuh, minum arak, tapi Nabi tak buat. Itu amaran rupanya. Siapa yang menjelaskan tuan-tuan? Para ulama. Para ulama mengkaji, membuat comparative studies. Kita yang tak cukup ilmu alat ni jangan baca terus nak amal. Kita tak tahu, ilmu kita tak sampai. Faham tak? Maka perlulah kepada seorang orang yang faham untuk menyelesaikan masalah-masalah ni. Yang maksud hadis ni, kenapa macam ni? Dia tak boleh nak mengamalkan terus itu. Contohnya Imam Ibn Hajar mengatakan, dalam hadis mengatakan, para sahabat Nabi, mereka berdiri dan sembahyang, merapat-rapatkan kakinya. Maka datang seorang kat Jordan, tempat saya belajar dulu. Dia pun buat satu cara baru. Kita kena rapat kaki macam ni. Sebab kaki kita depan dia besar kan, belakang dia kecil kat tumit kan. So kalau kita nak rapatkan kaki, jadi macam ni tuan-tuan. Jadi macam ni, betul? Betul tak? Tak, saya tanya betul-betul. Bila macam ni apa jadi? Tak stable. Orang yang badannya besar, dia boleh tertongging ke depan, yang perutnya besar. Dalam hadis Nabi maksud begitu, tapi para ulama tak buat begitu. Para fuqaha sahabat tak buat begitu. Maksud rapatkan kaki bukan rapatkan kaki sampai nak tertongging ke depan. Dia rapatkan kaki seboleh yang mungkin. Lalu Imam Ibn Hajar berkata, kalau kamu lihat zaman sahabat, huraiannya begini-begini, bukti-bukti yang lain, itu nama dia comparative studies. Tak dia pegang satu.
Dia ada penjelasan-penjelasan lain untuk melengkapkan kefahaman tersebut, macam jigsaw puzzle. Oh, macam ni rupanya. Kerana kalau kau begitu, itu namanya jahil, kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Nama kitab, bukan nama orang, Fathul Bari. Dalam kitab Fathul Bari, tuan-tuan itu. Ya. Jadi ini hadis. Ini indahnya hadis. Dia ada hadis, dia ada fiqh. Dia ada usul fiqh. Usul fiqh ni maknanya pengeluaran satu hukum itu kerana sebab-sebab yang tertentu, penjelasan yang tertentu, bandingan yang tertentu. Ya, itu sebab para ulama berkata, kalau sahabat berkata, kami terima. Tapi kalau pandangan itu berbeza, kami ambil pandangan para ulama. Kerana para ulama yang datang empat mazhab inilah yang membanding bezakan, mengkaji, membincangkan, sehingga mereka merumuskan kenapa berlaku perbezaan pandangan para sahabat ini. Faham? Faham? Okey. Jadi dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, nampaknya fulan ini buat benda yang Nabi tak buat, tapi asasnya ada, iaitu membaca surah Al-Ikhlas. Maka tiap-tiap kali sembahyang dilakukan, dia mengkhatamkan ayatnya dengan surah Al-Ikhlas. Maka Nabi beritahu, kabarkan kepadanya Allah cinta kepadanya sebagaimana dia cinta kepada Allah. Jadi dah berapa perkara, tuan-tuan, kita belajar tentang tanda Allah cinta pada kita. Nombor satu tadi, ikut Nabi. Allah cinta kan, ayat Quran kan, surah Ali Imran kan. Nombor dua, banyakkan sembahyang sunat. Nombor tiga, baca surah Al-Ikhlas banyak-banyak dalam sembahyang, dalam sembahyang. Inilah pahamannya. Betul. Baik. Hadis yang sebelum terakhir ini, Nabi sallallahu qala idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril innallaha yuhibbu fulanan fahibbah fayuhibbuhu Jibril fayunadi fi ahli as-sama innallaha yuhibbu fulanan fahibbu fayuhibbuhu ahli as-sama thumma yudha'u lahu al-qabul fil ard. Daripada Nabi sallallahu, baginda bersabda, bila Allah cintakan seseorang itu, maka dia akan menyeru Jibril, beritahu kepada Jibril, sungguhnya aku cintakan fulan ini, maka cintailah dia. Maka Jibril pun cinta kepadanya, orang tersebut yang Allah cinta ni. Lalu Jibril akan manggil semua para malaikat, wahai sekalian malaikat, ketahuilah bahawa Allah SWT telah mencintai seseorang ini, maka cintailah dia oleh kalian semua. Maka semua penghuni langit cinta kepadanya. Ya, tuan ni. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kecintaan itu kepada hati sekalian yang ada di bumi. Ya. Jadi ibu-ibu, perempuan, sesari, jangan risaulah kalau dia tak cinta pada kita. Risaulah kalau dia tak cinta pada kita. Betul, faham? Ibu-ibu banyak perempuan mengadu, saya ustaz dah macam ni, suami maaf ibu, maaf saja, suami nak kahwin lain ustaz. Apa kita peduli kalau Allah sayang pada kita? Tak penting. Dia sayang kita adalah hasilnya sayang Allah pada kita. Itu yang kita kena rebutkan. Betul tak? Dan bukan sayang Allah, itu yang paling utama. Ini ramai orang tidak perasan benda ini. Ustaz, saya tak disenangi oleh orang-orang lain. Ya, Ustaz, saya tak disenangi oleh orang lain. Tak perlu risau pun. Tak perlu risau, orang tak sayang kita tak apa. Risaulah kalau Allah tak sayang kita. Tuan-tuan, kan? Risau kalau Allah tak sayang kita. Baik. Innallaha yuhibbu fulanan fahibbu fayuhibbu ahlus sama thumma yudha'u lahu al-qabul fil ard. Tadi nak disayangi oleh Allah, tadilah antara perkara-perkara yang telah kita jelaskan. Banyakkan ibadah sunat, ikut Nabi SAW dalam segenap perkara, dan rajinlah baca ayat-ayat yang menyebabkan kita cinta pada Allah. Contohnya surah Al-Ikhlas. Yang terakhir, qala Rasulullah SAW, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fahibba fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi bis sama fayaqul innallaha yuhibbu fulanan fahibbu
fayuhibbuhu ahlus sama thumma yudha'u lahu al-qabul fil ard. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril fayaqul inni ubghidu fulanan fa'abghidhu. Fayubghiduhu Jibril thumma yunadi fi ahli as-sama inna Allah yubghidu fulanan fa'abghidhu. Thumma tudha'u lahu al-baghdha' fil ard. Nabi SAW bersabda, sungguhnya bila Allah mencintai seorang hamba, dia menyeru Jibril dan berfirman, sungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Jibril pun cinta kepadanya. Kemudian dia menyeru penduduk langit dan berkata, sungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Lalu seluruh penghuni langit pun mencintai fulan itu. Kemudian kecintaan itu diletakkan di atas muka bumi, lalu penduduk bumi pun turut mencintainya. Apabila Allah murka pada seseorang, dia menyeru Jibril dan berfirman, aku benci fulan itu, maka bencilah dia. Jibril pun benci orang tersebut. Kemudian dia menyeru penghuni langit supaya semuanya Allah telah benci si fulan, maka bencilah dia. Kemudian kebencian itu pun diberikan kepadanya di bumi, lalu semua penduduk bumi bencinya. Ya, jadi ini adalah lanjutan daripada hadis yang pertama tadi tentang cinta dan juga benci Allah SWT. Ya, kita cek baliklah orang cinta pada kita kenapa? Kerana kita cantik ke? Kerana kita berkuasa ke? Ya, kerana memang kita layak dicintai ke? Kita saja yang tahu. Kan? Kita saja yang tahu orang cinta kita ni asasnya apa. Ya, kalaulah dicintai seseorang itu kerana amalannya, maka kita minta pada Allah supaya dapat istiqamah melakukan perkara tersebut. Kan? Ya tuan-tuan. Tapi kalau orang cinta kita kerana satu sebab berasaskan kebendaan, maka insafilah diri, kerana kebendaan pada kita akan hilang dan orang takkan pandang lagi kita. Maka bersedialah untuk menghadapi situasi itu. Walau bagaimana hebat sekalipun, yakinlah pintu untuk membuka kasih sayang Allah masih lagi terbuka pada setiap orang. Maka dia kena usaha. Ya, tuan-tuan dan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, macam kisah yang berkaitan dengan taubat yang pernah saya cerita pada tuan-tuan dulu tentang Bani Israel. Mereka semua menghadapi kemarau panjangan, hujan tak turun. Pernah saya cerita kan? Macam pernah je, saya pun tak ingat. Hadis ini dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan kitabnya bertajuk Tawabin, bahawa orang ini melakukan dosa. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam telah diberitahu oleh Jibril wahyu daripada Allah, hujan tidak turun kerana ada seorang yang melakukan dosa 40 tahun. Dia tidak pernah bertaubat pada Allah. Selagi dia tidak pergi di tempat ini, selagi itu hujan akan terhalang. Maka Nabi Musa balik pada Bani Israel. Mereka berkata kepada umat mereka ni, Allah tidak akan menurunkan hujan lagi kepada kalian kerana ada seorang yang telah melakukan dosa tanpa berhenti sejak 40 tahun, tak bertaubat pada Allah. Maka kami minta dalam majlis ini, siapa yang buat dosa, keluarlah pergi tempat lain. Tiada bahagian untukmu di sini. Kamu menjadi penyebab rahmat Allah terhalang. Binatang mati, pokok-pokok mati, manusia pun akan mati. Air tak ada. Maka yang melakukan dosa ni melihat kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Dia berkata, akulah agaknya orang. Ya. Dalam panas yang begitu, masing-masing sedang menangis, minta tolong pada Allah. Dia pun menangis juga. Dia berkata pada dirinya, ya Allah, celakanya dirimu, wahai fulan dan fulan. Kau manusia paling celaka. Engkau yang Nabi sebut ni tau. Ya, engkau yang banyak-banyak buat dosa. Kau tak pernah bertaubat. Lalu dia bercakap dalam hatinya balik, ya Allah, aku bertaubat pada Engkau, ya Allah, aku malu, ya Allah. Takkanlah aku nak bangkit, ya Allah. Maka aku nak bangkit, aku pergi tempat lain, ya Allah. Kalau aku bangkit, orang semua tengok aku, tengok, kenal isteri aku, mereka menyangkakan aku baik. Siapa nak berkahwin dengan anak aku nanti? Siapa nak berkahwin dengan putera aku nanti? Di mana mereka nak letak muka mereka bahawa bapa dia ni merupakan ahli maksiat yang paling jahat, yang Allah menghalang hujan dengan sebabnya. Dia menangis tuan-tuan, sungguh-sungguh. Dan rupa-rupanya dalam tangisan itu dia telah bertaubat pada Allah. Kejap lagi Allah pun turunkan hujan dengan begitu lebat. Ya, dan Nabi Musa dan Nabi Harun merasa hairan kerana tak melihat sesiapa pun keluar dari perkumpulan itu.
mereka kini bertanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa orang yang dimaksudkan tu belum keluar tapi hujan telah diturunkan? Allah menjawab kepada mereka, wahai Nabi Musa, wahai kasihku Harun, sungguhnya aku tidak suka mengadu domba. Aku tak suka manusia mengadu domba, cerita keburukan orang pada orang kan. Maka aku pun tidak akan mengadu domba pada hamba. Aku tahu dia telah melakukan dosa dan tak perlu bagi kamu untuk tahu siapa dia. Aku nak kamu mengetahui sekarang taubatnya telah aku terima kerana dia bertaubat bersungguh-sungguh. Maka dia telah pun diterima taubatnya dan Allah turunkan hujan. Ya tuan-tuan, Allah turunkan hujan. Baik, jadi inilah dia. Kita peluang untuk bertaubat sentiasa terbuka, peluang untuk menjadi kekasih Allah masih lagi terbuka. Walau manusia pandang hina kepada kita sekalipun kerana dosa yang pernah kita buat, mungkin kesilapan yang kita buat dulu, tak mengapa. Allah sentiasa buka pintu laluan untuk kita. Maka kembalilah kembali. Kadang-kadang dalam hidup tuan-tuan, ahli sufi berkata, para ulama tasawuf berkata, kadang-kadang kita menghadapi situasi kita rasa macam tak kena sangat, semua benda tak kena. Orang tak suka kita, mungkin kita ada masalah dengan orang. Ketahuilah pada masa itu kita kena baik sangka banyak. Kita terputus hubungan dengan manusia kerana Allah sedang nak kita membina jambatan terus dengannya. Jadi dalam hidup, bila kita menghadapi situasi yang tertentu dengan manusia, tak ada masalah, kembalilah pada Allah, kerana Allah lah yang akan mencurahkan kasih sayangnya balik semula kepada manusia. Sebagaimana kebenci pada kita, Allah mampu menukar balik semula menjadi kasih sayang. Dan Nabi pesan dalam hadis yang terakhir Imam Bukhari rekodkan dalam bukunya bertajuk Al-Adabul Mufrad, Habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Kamu bila benci pada seorang, jangan benci dia melampau, kerana mungkin satu hari nanti jadi orang yang kau kasihi. Dan bila kamu suka pada seorang, jangan suka dia melampau, kerana mungkin satu hari nanti jadi orang yang kau benci. Selalu berlaku dalam hidup kan. Orang perempuan meluaknya tengok orang lama jadi suami dia. Betul tak? Selalu berlaku. Ya, seorang di satu tempat, dia berkahwin, dia benci sangat lelaki tu. Sebab tu lelaki dia mati, suami dia mati, dia berkahwin dengan orang dia benci tu. Tengok, betul tak? Maka janganlah kita benci seorang melampau. Jangan sayang seorang melampau pun tak boleh, kerana mungkin satu masa besok dia berubah keadaan, kita pun berubah hati kepadanya. Jadi inilah dia peringatan untuk kita pada waktu ini, menjadi golongan disangi oleh Allah. Ruangnya masih terbuka, banyak, rebutlah. Kalau manusia tidak sayang kepada kita pun bukan big issue sangatlah. Cari kasih sayang Allah, kasih Allah. Kerana kalau Allah sayang pada kita, urusan kita dengan manusia pun selesai. Kalau sahabat saleh, kalau mereka nak naik kenderaan mereka, contohnya unta ke kuda kan, zaman dulu mereka berkata, Sa'id bin Sayyid berkata, kalau aku nak naik unta aku atau kuda aku, dia meronta-ronta, maka itu adalah cerminan kepada hubungan aku dengan Allah yang ada masalah. Para salafus saleh, kalau mereka melihat ada masalah dengan orang, mereka letakkan muhasabari, ini tanda ada masalah dengan Allah. Lalu Allah jadikan cerminannya kepada orang keliling kita, kenderaan kita, orang keliling kita, isteri kita, anak kita, ada masalah dengan kita, mana kita ada masalah dengan Allah. Lalu penjelmaan dia berlaku pada individu ataupun objek keliling kita. Itulah cara mereka memperbaiki diri. Jadi selesaikanlah hubunganmu dengan Allah, binalah perjalanan kamu dengan Allah dengan laluan-laluan tanpa tol, kan, supaya dekat, senang nak menuju kepadanya, supaya kehidupan kita dibereskan oleh Allah SWT. Baik tuan, ini ada soalan yang kan. Tidak semua Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Apakah pendapat Ustaz tentang acara Maulidul Rasul? Wirid berjemaah lepas sembahyang, pemuda-pemudi yang hendak berjenak di masjid pakai kurang sopan. Ya, tak semua benda yang Nabi tak buat kita tak boleh buat, betul. Tapi dia ada dawabit ni. Dawabit ni maknanya
Dia punya guideline dia. Ada guideline dia. Berdoa kat kubur, lepas tu mengharapkan karamah daripada kubur itu. Nak minta pada makhluk kan. Dia ada tawabit maknanya. Bukan sewenang-wenang je lah. Ini yang saya sebut tadi, kena belajar. Namanya usul fiqh. Usul fiqh, usul fiqh. Usul fiqh ni pula dalam mazhab-mazhab Islam dia ada beza-beza lah. Perspektifnya beza. Perbezaan ni ada perbezaan. Usul fiqh dalam mazhab Syafi'i lain daripada usul fiqh dalam mazhab Hambali. Benda ni saya cerita pada tuan sangat kompleks kerana penilaian kepada hadis tu kadang-kadang ulama menganggap dia lemah, tapi dia diterima sebagai amalan. Banyak perkara. Saya kalau cerita pada tuan jadi panjang nanti. Maknanya untuk saya sebut bahawa tak semua benda yang Nabi tak buat itu tak boleh buat, tapi dia ada dhabit dia. Dhabit ni macam orang jadi doktor lah. Orang jadi doktor kan, doktor pakar kan. Boleh tak kita berdebat dengan dia? Doktor, saya tak setuju doktor ni kata ni. Kita ni seorang cikgu sekolah, boleh tak umpamanya? Cikgu mengajar PJK. Saya tak menghina mana ni tak. Saya masukkan begitu, boleh tak? Itu juga macam orang bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri lalu berkata, hadis ni lemah ke dhaif ke sahih? Dia tanya dengan angkuhnya. Sufyan Ats-Tsauri kata, tengok ini dhaif. Jadi macam mana lah ni sahih? Maka orang tu bertanya lagi, macam mana kau tahu dhaif atau sahih? Sufyan Ats-Tsauri berkata kepadanya, kalau engkau bawa emas kepada seorang tokek emas yang pakar emas, kamu percaya tak kata-kata dia? Kenapa kamu percaya? Kenapa? Pengalaman dia, ilmu dia menyebabkan dia layak untuk buat satu keputusan. Macam tu juga doktor, macam tu juga engineer. Engineer ketuk-ketuk, oh ni bangunan ni berapa lama tahan. Dia pun congkir sikit tengok, oh ni bawah apa dia gunakan. Dia dah berkecimpung benda tu lama. Jangan tuan-tuan nafikan. Faham tak? Orang nak jadi seorang yang pakar. Saya tak kata saya pakar orang dalam bidang ilmu ni, dia belajar bahasa Arab, dia belajar usul fiqh, dia belajar tafsir, dia belajar hadis. Semua ini berkumpul sehingga membuatkan dia nampak benda tu secara keseluruhan. Lalu dia layak untuk buat pandangan-pandangan. Macam juga tukang emas, macam tukang engineer, macam doktor juga. Macam tu. Jadi tuan-tuan tanya saya soalan-soalan yang macam ni dalam keadaan tuan-tuan menembak saya. Yang tuan-tuan tak faham kalau saya cerita pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak faham, mari jumpa saya, jumpa berguru dengan saya ni. 40 hari 40 orang saya ajar begitu ni soalan macam mencabar. Saya tak suka soalan mencabar. Jadi tu terang ya. Jadi tuan-tuan, balik pada maulid. Maulid saya cerita pada tuan-tuan, yang berselawat itu tidak ada asasnya. Beramai-ramai bangun, tak ada asasnya. Tapi mendengar kuliah tentang Nabi, bagus ke tak bagus? Bagus. Ini jawapan saya. Boleh terima? Bukan marah ni, geram je. Faham? Okey, yang kedua, wirid berjemaah lepas sembahyang. Wirid ada tak ada dalam hadis? Ada ke tak ada? Ada Nabi Muhammad dalam sembahyang. Kalau dibuat dengan kuat mengganggu orang sembahyang, hukumnya? Hukumnya? Jangan kuat lah. Mengganggu orang sembahyang, apa hukumnya? Ramai mufti dah. Tapi kalau sekali-sekala kita ke asrama, budak-budak semua sembahyang sama, kita nak ajar dia supaya ingat, apa hukumnya? Haruslah nak ajar orang. Jadi dia bergantung pada situasi lah. Gunakan akal kita lah berfikir. Tak boleh kata haram terus. Macam doktor, kita tanya dia kan, dia pun tengah fikir juga. Boleh tak dia tengah ada masalah penyakit ni, buat pinggang, kita bagi dia makan pizza contohnya. Dia akan ambil kira dua benda. Yang pertama, bahaya dari sudut kesihatan. Tapi nombor dua, kalau itu menyukakan dia, mungkin bantu juga. Betul tak? Betul tak? Macam tu juga ustaz, tuan-tuan. Dia tak boleh nak kata terus final, oh ni haram, ni halal. Orang yang paling wara adalah orang yang paling takut untuk mengeluarkan hal haram, kerana itu dia mewakili Allah untuk buat keputusan. Ini nama dia adab ilmu. Adab ilmu. Nanti kalau saya cakap haram, ada orang kata, saya punya Habib kata halal ustaz.
Tuan-tuan nampak tak? Jadi dia kembali pada diri kita sendiri balik semula. Kan besok ke akhirat jumpa dengan Tuhan, Allah Ta'ala tak tanya tau pandangan kau. Ustaz Hasan kata halal, Ustaz ni kata haram, Ustaz ni kata harus. Tak, Allah tanya kau sendiri. Macam mana kau? Kau macam mana kau? Kau sendiri kau. Jadi itu dia konteks hukum. Jangan nak menembak saya dengan soalan ni. Saya kata tak semua benda yang Nabi buat, tak buat itu tak boleh dibuat. Jadi dia nak menembak saya dengan soalan ni. Saya tak suka. Okay, tuan. Yang terakhir sekali, pemuda-pemudi yang hendak berjinak dengan mazid dan berpakaian kurang sopan, kita dekatilah dia berbaik, pujuk dia baik. Tadi dari mana nak? Oh, saya bekerja dekat ni, dekat apa, dekat Glen Mary contoh kerja apa? Duduk kat sini kat mana? Allah syukur kamu datang ke masjid. Pakcik suka tengok datang ke masjid ni. Tapi nak boleh tak pakcik tegur satu benda? Tadi masa kau sembahyang kat belakang kamu nampak tak? Sujud tadi seluar jin yang pakai tu kan terbuka. Jadi nampak dekat kita punya ruas belakang ni. Jadi sembahyang tak sah tak maaf pakcik sebut kamu. Jangan sebut depan orang ramai, malu dia. Betul tak? Kalau kita tengok orang perempuan pakai skirt contohnya datang ke masjid, tapi sembahyang. Saya selalu jumpa tuan-tuan, kadang kita pergi kita sembahyang maghrib kan, ada urusan dekat kompleks pasaraya, kita mesti terkejut. Pintu masuk satu, biar betul ni orang ni pakai skirt ni, kasut tinggi dan masuk sembahyang. Kan pentingnya untuk ibu-ibu lah. Takkan ustaz pula nak mendekati. Tak berapa kena lah kan. Dan kadang itu bukan wajib untuk berdakwah, kena hikmah lah. Ketika berlaku serangan ke atas umat Islam di Damsyik, sampai Mongol minum arak dalam masjid, maka tak betul lah untuk ditegur terus Mongol begitu. Baiki orang Islam sekejap. Saya orang Islam tak boleh lawan dia. Faham? Maka hikmah dalam dakwah. Jadi kena hikmah bijaksana. Bijaksana berarti kalau kita menghadapi situasi itu, kita bertindak atas kapasiti yang kita mampu dengan cara yang paling baik, berhati orang tak terluka. Faham nak bagusnya kamu sembahyang, tapi akak lihat pakai skirt ni tak kena lah. Contoh cakap yang terbaik kan. Cakap dengan cara yang paling hikmah. Mudah-mudahan Allah buka hidayahnya kepada orang ini. Apa yang kita kata, dia jadi orang baik. Setiap kebaikan yang dia buat selepas bertaubat itu, kita ada nilaian pahala yang Allah kira untuk kita dalam apa dilakukan. Baik tuan? Faham? Boleh faham ke tak faham? Apa maaf bukan marah, geram je. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Saya mohon maaf tuan-tuan, saya kena cepat nak bertolak ke Pening. Saya punya flight di Subang. Maka saya kena bergerak sekarang. Terima kasih tuan-tuan banyak doa untuk kami. Mudah-mudahan Allah memberkati kita pada hari ini. Ampun maaf dan kekurangan. Kalau tak jumpa lagi, mohon maaf, ampun maaf banyak-banyak kalau tersilap bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.